Bismillahirrahmanirrahim. Thumma amara al-musanna an yataqaddama ila an yalhaqahu al-jayshu wa amarahu an yastaghfira. Tengok. Thumma kama dia gapo ai ba'da qawlihi, selepas daripada berkatanya Umar, innaka tuqaddimu ala ardil makri wal khadi'ati wal khiyanati wal jabariyah. Tak situ. Summa ai ba'da qawlihi, selepas daripada perkataan Umar. Umar kata innaka, sesungguh engkau itu, Abu Ubay ibni Mas'ud. Maka Umar saat itu berkata kepada Abu Ubay, innaka tuqaddimu, sesungguh engkau mendului ataupun engkau kedatangi ala ardil makri, di atas bumi tipu daya, wal khadi'ati, dan pula bumi khida'ah, bumi tipu juga, dan pula bumi khianah. Makna kata dalam peperangan ni, bumi situ ada tipu daya, bumi situ ada khianat, bumi situ ada kacau, bumi situ ada haru biru. Qal kemudiannya amaral musanna, menyuruhlah ia Umar. Menyuruh Umar saat itu al-musanna akan musanna. Umar pun suruh pula lepas pada dia kecek dengan Abu Ubay ibnu Mas'ud. Kemudian Umar pun berkata bagi Abu Ubaid ibnu Mas'ud, Umar pun suruh titah pada musanna ayyataqaddama, bahawa mendului ia al-musanna, mendului ila ayyalhaqahul jayshu, kepada bahasa menghubungi akan dia akan musanna al-jayshu, oleh tentera. Maka Umar tu suruh musanna kepada bahasa mendului, bahasa menghubungi, melahik ataupun menghubungi bersamungi akan musanna tu oleh tentera. Wa amarahu, dan menyuruhlah ia Umar pula. Umar suruh ke musanna dihubungi, buat bersamungi dengan tentera askar. Lepas pada tu Umar suruh lagi ke apa dia? Wa amarahu, dan menyuruh pula ia Umar saat ni, akan dia akan musanna, suruh apa pula dengan negara, ayyastaghfira, bahawa mengupulah ia musanna. Musanna suruh Umar suruh musanna tu mengupu, menghimpunkan. Menghimpun siapa dia? Man hasunat taubatuhu, akan mereka yang eloklah oleh taubatnya, taubat bagi man. Maka Umar saat ni suruh musanna pergi bersambung dengan tentera dengan askar. Lepas tu suruh mengumpulkan akan askar ataupun tentera hak yang eloklah oleh bertaubatnya dan kembalinya tentera kepada Allah. Sebab itulah syarat bagi orang nak perang. Kalau masa Rasulullah kena cukup orang nak pergi perang, Nabi pilih enggak? Tamunya orang ni kena hidup jemaah. Sunat kapit waktu saat ni tak boleh tinggal. Sunat isyraq tak boleh tinggal, sunat duha tak boleh tinggal, qiyamul lail tak boleh tinggal, sunat witir tak boleh tinggal. Nabi cek beh tu. Quran tak tinggal, wirid Quran, istiqamah Quran hari-hari. Lepas tu kalau sobat setengah tu pergi tinggal sugi, Nabi tak ambil pergi perang dah. Kerana orang ni tak cukup sunnah Nabi. Ni sugi ni. Sugi ni kalau siapa ia ada tinggal sugi di dalam masa Allah pergi perang, Nabi tak pilih orang ni pergi peperangi dalam medan perangi, kerana orang ni semangat dan iman dia bukan sungguh. Sebab tu dalam medan peperangi hak Nabi pilih, pertama kena lekat jemaah, kena lekat sunat kapit waktu, sunat isyraq, sunat duha, sunat witir, qiyamul lail, Quran kena hidup. Orang ni apabila dia masuk perang, dia tak lari. Dia mati dalam perang. Dia jangan mati. Tu puan darah. Kalau mati, dia berjaya. Dia saat itu faizun. Dia minal faizah. Ataupun dia daripada as-sa'adah. Dia beruntung dunia akhirat. Mati, beruntung, bertuah, bertemu, liqa' ma'ar Rabbi. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia hidup, hidup berjaya. Kalau mati, mati bertuah. Jangan dah. Sebab tu orang Islam dengan mati tak ada takut tapi di hari ni peling sikit orang kita ni dah. Dah betul peling kan. Maka ada kunyung orang-orang duk main countdown lah ni dah kunyung. Pas kita tahu tak demo bedis dah pom naik langit. Cai canak cayo. Pong yang kedua jatuh merabuk khalifah.
Paung yang tiga, dia bunuhkan orang Islam. Kita pun harap dia tu. Dia malah kau down dah. Bung dah yang pertama, cai canak ia boleh benarkan orang Islam di Spain. Dulu Spain ni apa? Orang panggil apa? Portugis Hasia panggil Portugis, bahasa Sia panggil Portugis, bahasa Melayu kita panggilnya apa dia? Bahasa Arab panggil Spain. Tu bahasa Sia dah tu. Lepas tu bahasa Arab panggil Asfihani. Masa dulu agama Islam sudah maju, lagi pula Islam yang diretah oleh Umar, oleh Abu Bakar, oleh Uthman, oleh Ali, mari sampai kepada Portugis ataupun Asfihan ataupun Spain. Maju cakap-cakap dah. Sampai orang sebelah balik Europe mari ngaji kepada orang-orang Islam di Spain. Kerana Spain sudah maju. Sampai 800 tahun dulu. Apabila Fort Europe mari ngaji sini, ngaji ilmu. Lepas pada tu demo serai akan Spain. Kerana dia serai akan Spain, demo bunuhkan orang Islam pada zaman tu 3 juta lebih. Lepas tu, apabila dia mau benih masalah serai ke Spain, apa-apa kita duk kau dah gapo dia. Kita tak faham. Dia mau berdiri sedah naik kepada langit, cai canak, cai yo. Dia mau boleh bunuh gapo, boleh benihkan orang Islam. Satu. Yang kedua, gapo dia? Ia berdiri yang dah yang kedua, dia saat ni tu orang panggil boleh menjatuh, memperutuh Rabuk khalifah Sayyidina Umar, khalifah Abu Bakar, khalifah semua Islam tu, orang panggil buai cabut dalam dunia ni, rabuk mengetah cara khalifah. Benda yang tiga, bau naik ke langit, cai canak, cayo, boleh bunuh orang Islam 3 juta lebih di dalam Spain. Lepas tu Quran dibakar semua yang ada dalam Spain. Umur orang Islam mana ada Quran, dia mau kutip bakar. Ni. Kita kena tahu kok, jangan duk turun orang tak tahu ke mana, tak tahu buta tuli ya. Demo ramai kita ramai. Demo berjalan kita berjalan. Gapo ni hari ni? Nah, kok kita tak erti. Kita kena kembali kepada sejarah Islam. Islam saat ni tu sudah jatuh khalifah Daulah Uthmaniyah ni jatuh sudah 100 tahun lebih dah. Rabuk khalifah ni cabut tu baik masa 100 tahun lebih dah. Nah, kena ingat tani lady kita tahu demo dok mai kauda ni hak orang Yahudi, orang Kristian, dia saat ni tu perayaan yang sangat-sangat ramai kerana ia benih daripada orang Islam, dia berjatuh orang Islam, dia bunuh orang Islam, dia cabut rabuk khalifah pada orang Islam, maka dia saat ni tu cayo akikkan bendera kalau kita tengok di sebelah Europe. Pada hari Kismat pakai topi merah gapo dia hak tu baik setengah tu pakai topi merah tu dia panggil Kismat. Apa Krismat? Kita tahu Kris tu ulama Kristian tu dah lah. Kena faham pun kita kena faham kita kena ngaji mek tahu mek capok kita tanil diri tik tanil diri tik jangan duk turut sangat demo budaya-budaya tu. Kama dia menghimpunkan orang saat itu daripada man hasunat taubatuhu, orang yang tereloklah oleh taubatnya. Kenapa taubat? Minal murtaddina, daripada orang-orang yang murtad dengan Allah. Dia tergugurkan daripada Islam, dia terlucut pada Islam, lepas tu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala semula seelok-elok taubat, maka memilih orang itulah, mempupur orang itulah pergi pergi musannah. Katanya Umar. Fasara, maka berjalan ia musannah. Berjalan musri'an hala kaunihi musri'an, keadaan musannah tu musri'an, dia tu segera cepat bersegera bergaduh berloratnya. Gimana? Nah, jalan dia tu pun cepat-cepat gaduh-gaduh lorat-loratnya. Kerana himpunkan tentera hak yang terbaiklah oleh taubatnya daripada dia jatuh murtad ataupun terucut daripada Islam. Maka berjalan dengan cepat-cepat dengan gaduh-gaduh hatta wasalal hirata, hingga tercampailah ia musannah al-hirata, akan tempat yang bernama Hira. Dah siapa pada tempat yang bernama Hira? Jangan dek negara weh. Siapa pada tempat nama Hira? Fi ashri layalin, di dalam masa 10 malam. Jalan dengan tentera yang dikumpulkan akan dia orang yang terbaik ialah oleh taubat daripada orang murtad, hak yang dititahkan oleh Umar. Maka berjalan siapa pada Hira dalam masanya 10 malam. Wa kanal furusu, dan adalah oleh fuak-fuak Faris.
Kerajaan Faris. Furusu tikoning bukan makna kuda, yakni kerajaan Faris yang gulawenya daripada Rom. Rom. Dah. Wa kana al-furusu, dan adalah oleh al-furus. Ni kerajaan besar ni masa dulu ni. Kerajaan Faris ni. Adalah fuk-fuk Faris ni. Qad syaghalu, sesungguh sibuk mereka itu. Sesungguh bergaduh oleh mereka itu. Anil muslimin, daripada orang-orang Islam. Maka bergaduh fok-fok kerajaan Faris, sibukkan mereka itu, kalau mereka itu daripada urusan orang-orang Islam, nak masuk serangkan mereka itu. Lagi pula orang panggil berkalut daripada orang Islam, bikhtilafihim, dengan bersalah-salah mereka itu al-furusi. Jadi duk bertelikah, duk bersalah, duk berpecah, duk silap ad-dakhiliyah, yang bahasa dalam orang panggil bermusuh, bersilap bersalah, berkelai kabut di dalam masa dalam. Mana kata orang panggil musuh lekan selimut, kecek mudah-mudah. Jadi ketika ni musanna yang dititahkan oleh Umar, kama dia titah oleh Umar, kumpulkan tentera-tentera yang eloklah oleh bertaubat. Maka masana pun berjalan dengan cara gaduh, cara cepat, pergi sampai pada Hirah masa 10 malam. Ketika ni fok-fok Faris ni duk berkalut tentang orang Islam. Lagi pula mereka tu duk berpecah ni sebuah dalam mereka duk berkocok, dalam mereka duk bergetak dalam kerajaan mereka ni. Kerajaan Faris ni. Bikhtilafatihim ad-dakhiliyah, dengan bersalah-salah mereka itu al-furusi ad-dakhiliyati, yang bahasa dalam, ala mayyali malikahum, di atas mereka yang nak mengiringi akan kerajaan mereka. Ala mayyali mulkahum, di atas mereka yang nak mengiringi akan kerajaan mereka. Siapa ya nak jadi raja? Raja yang tika ni orang panggil mati, tak ada apa betul ni, duk riuh di dalam kota, duk riuh di dalam masalah kerajaan bagi Faris. Tetangga nak latih siapa lepas pada ni jadi raja. Jadi kerajaan ala man yali mulkahum, di atas mereka yang mengiringi akan kerajaan mereka ataupun nak raja mereka. Tengok. Thumma tafaku, duk riuh sepon ni lah, pocuk ular mati aku ni riuh, nak tok pia tengah kata baba basik, tengah kata acan syarih. Duk riuh dah weh. Kenapa cuk ular mati? Ni kenapa raja mereka mati duk riuh, tapi duk kaluk dengan raja mati, duk selisih di dalam kota mereka, lepas tu duk kaluk lagi dengan kerja-kerja orang Islam, orang-orang Islam nak serangkan mereka, duk kaluknya kara. Sepuluh ni lah cula pia nak tak pia cula tengah temata Najib Lutfi, Ismail Lutfi, Dr. Ismail Lutfi, kata ni abang-abang boleh kau orang lain suku zakat lah. Jatuh satu kerajaan, maka ketika tu jadi riuh di dalam kerajaan tu, pecah Allah dalam tu. Orang panggil berselisih di dalam tu. Supaya ni fak kerajaan Faris tu, apabila raja yang tak ada, maka pecah seketika tu, berselisih ni sebuah dalam, lepas tu duk berkalut tertengik selain nak serang mereka. Thumma tafaku, kama dia berittifaq, bersetujulah oleh mereka itu, ia al-furusu. Selepas daripada ikhtilafat yang bahasa ad-dakhiliyah, di atas nak letak mereka yang mengiringikan kerajaan, siapa yang nak mengetah kerajaan pula apa pada ni. Thumma tafaqu, kama dia berittifaq mereka itu, bersatu mereka itu, bersetokar mereka itu, bersetuju mereka itu. Akhiran, pada akhirnya, pada hujung-hujung bagi mereka itu, ittifaq ala wilayati Buran binti Kasra. Di atas raja betina Buran ni, Buran tina, tengok binti, dia tak ada kata bin, faham molek. Ya orang kita dia tak faham, kadang-kadang dia tak reti kaedah. Dia nak tahu jatuh tina, tengok di binti ni, tengok ni. Kalau itu jatuhnya Buran, Buran patutnya binti, ganti apa? Binti Kisra. Lepas tu binti ni tunjuk di atas Buran jatuh ke tina. Pakai kita kadang-kadang kita kata ya tulis Muhammad. Muhammad kalau dia nak pada mak dia tahu binti Fatimah. Dia tak kena. Dia pahal kok ni, dia pahal dah kata Fatimah mak bagi Muhammad, maka dia kata binti Muhammad, binti dak. Muhammad bin Fatimah. Kenapa? Kerana orang panggil bin ni tunjuk di atas Muhammad. Orang panggil Muhammad seolah kata mauludin. Bukan Muhammad mauludah. Muhammad dikata satu anak jatah.
Muhammad bin Fatimah, bukan Muhammad binti Fatimah. Dia kata kalau Muhammad tu kalau kata Muhammad bin Zakaria, baru kata bin, hei, tak kena mu pelah tu. Kaedah bukan kok tu weh. Kaedah ni Muhammad bin, mana nak mauludu Fatimah, anak laki-laki Fatimah. Ya tak ada nak kata Muhammad tu binti, kalau Fatimah ni mak bagi Muhammad, bukan sini kena pasal mana binti. Tak. Walaupun lek belakang bagi bin tu orang tino mak ya, tapi sini kena bin semata. Muhammad bin Fatimah, Muhammad ibnu gawa Zakaria. Kena bin. Malaikat kita kata Aisyah, tak apalah. Aisyah gawa binti binti Zakaria. Ataupun Aisyah dah. Tak, kalau ada setengah-setengah Aisyah bin Zakaria, tak kenal. Kerana ni ya sifat pada Muhammad ni. Paman dia Muhammad tu muzakkar. Maka sifat dia kena muzakkar lah. Nabi faham situ. Kadang-kadang duk tulis dalam surat video tu. Solatul hadiah, mayat solat hadiah. Solat hadiah. Tengah kita tulis tak kena solat fadiah. Selain kau tak apa, kau tak jadi tu email tu. Kau nak jadi tu email, nak jadi tu khotik, jadi cerak sikit. Mayat hadiah ke mayat video. Tulis saya tu kena sikit, nama orang tengok tak agak lagi weh. Kena mengaji banyak lagi. Apa tu buat ngaji dah. Kalau kita tulis di surat, pucuk surat nak pergi demo, semaya hadiah sikit weh. Maya hadiah bagi siapa tak? Fatimah bin Zakaria. Kena tulis bin Zakaria, bukan Fatimah binti bin Zakaria. Banyak dalam surat-surat siapa pada solah dia. Fatimah binti Zakaria. Dia tak faham kaedah nahwu ni. Ini sifat pada Fatimah. Salah tak? Fatimah binti. Ya kena binti lah. Mauludah Zakaria. Tu cara. Nak faham tu. Buat ngaji semua tu. Subbatan faku kemudian berittifaq mereka itu al-furusu. Akhiran pada akhir musyarak mereka itu. Deh. Kemudian ittifaq ala wilayati. Di atas merentah bagi buran. Deh. Makna di atas tauliyah wilayah pemerintah ketika ni jadi rajanya ialah Buran. Buran ni anak siapa? Binti Kisra, anak betina bagi Kisra. Maka Kisra ni raja besar bagi Faris. Raja besar Faris nama Kisra. Raja besar bagi Rum nama Hirakl. Deh. Apabila Kisra tu sudah mati, Kisra saat ni sudah mati, maka di dalam kerajaan saat itu berpecah. Dalam kerajaan saat itu berselisih. Kerajaan itu jadi riuh. Lagi pula duk serabut tentang orang Islam tu nak serai yang dilatihkan oleh umat. Lepas dah tu, dilantikkan wilayah pemerintah saat ni, ialah kena pada Buran. Siapa dia Buran? Ialah raja betina, anak bagi Kisra. Supaya di petani duk raja hijau. Anak bagi Mustafa Shah. Tak kan? Raja hijau dulu, Raja Tino dah kan? Tino. Sebab keturunan bagi Raja Mustafa Shah, anak jatah. Lepas tu ada anak Tino, Raja hijau, Raja kuning. Semua keturunan dia tu Tino. Lepas tu Raja hijau, Raja kuning tu. Anak Tino bagi Mustafa Shah. Tak kan? Maka dilatihkan kerajaan saat itu ialah anak Tino daripada Raja Kisra nama Buran. Wa ayyakuma bi amriha. Dan meneguh dan menetap dan mendiri bi amriha dengan titahannya, titahan bagi Buran, Rastum, oleh Rastum, orang nanti menegak, orang yang nanti kapai, orang yang nanti hulu bala. Bagi siapa dia? Bagi Buran ni siapa dia? Ialah Rastum. Rastum ni jadi hulu bala, orang yang duduk tepi bawah dagu bagi Raja Buran, anak bagi Kisra. Faham mulai tu? Orang nanti mendirikan titah-titah suruh-suruh perintah daripada Buran. Orang yang nanti menegak, menetap dan pula membangkiti ialah siapa dia? Ialah kena kepada Rastum. Hatta yajidu, hingga mendapatlah oleh mereka itu al-furus. Mendapat masalah nak tak kerajaan ni, nak tak raja ni. Rajulan, akan satu orang laki-laki min baiti Kisra, daripada rumah bagi Kisra. Maka fok-fok furuk-furuk tengok gi tengok mari. Nak takkan latih pemerintah ganti pada Kisra raja besar bagi Faris, ialah kena pada anak bagi Buran.
Anak buran ialah anak tino bagi Kisra. Lepas tu duk tengok mari dapatkan satu orang lelaki yang duduk dalam rumah Kisra, orang nanti tuju gapo khidmat pada raja ialah kena kepada Rustum. Yuslihu yang nak membaiklah ia raja ni lil maliki bagi raja. Makna kata Fok Fura Faris saat ni tu duk tengok mari suluh mari, maka ada satu laki-laki yang boleh membaikkan, yang boleh membantukan, yang boleh mengapikkan, yang boleh jadi hulu bala untuk bagi buran ni, ialah ada satu orang laki-laki yang ada dalam rumah bagi Kisra, rumah raja Kisra, namanya rajulan itu Rustum sana. Sebab tu nak latih orang duk tu kapik raja. Lepas tu kalau raja siar raja 9 dulu siapa ya? Orang kapik dia, orang panggil hak tak deraka ke raja. Pering lah sulanun lah. Sebab pering jadi ungkamung tri itu sebab apa? Sebab pering tak deraka ke raja. Satu ketika ada orang nak bunuh raja, maka pering lah hak lari raja. Sebab tu pering boleh jadi ungkamung tri yang paling besar di dalam kerajaan Siam. Sebab apa? Sebab pering orang tak deraka kepada raja. Apa ni supaya ni orang tak deraka kepada raja ialah ada satu laki-laki yang ada dalam rumah Kisra yang bernamanya Rustum. Maka Rustum ni lah nanti tuju menegakkan masalah kerja-kerja bagi buran. Tengok lagi. Fasta'adda Rustum, maka buat persiapan oleh Rustum, yakni satu laki-laki yang nanti bantu hulu bala bagi raja dulu. Maka Rustum ni buat persiapan, buat persediaan li kita lil muslimin untuk nak menyerangi bagi orang-orang Islam. Dia pun cadang untuk gapo, cadangkan kakah-kakah, cadangkan benda-benda untuk gapo dia, yakni nak serahkan orang-orang Islam. Wajah haza al-maliku, dan telah buat persiapan oleh Raja Buran anak bagi Kisra al-juyusha, akan segala tentera-tentera dan askar-askar. Maka orang buat persiapan ialah kena kepada Rustum. Maka Rustum ni lah orang buat gapo cadangan, rancangan, buat plan gitu gini, cara nak perang dia ni lah orang nanti bantukan raja. Maka raja pun cadangkan tentera-tentera, fa arsala, maka mengutuslah ia Al-Malik yang bernama Buran ni, anak raja bagi Kisra ni, dia pun hantar jaishan, akan satu tentera dan askar, ila furati badikillah, pergi pada sungai bagi badikillah, pergi pada Furat ni sungai lah, badikillah tu badikillah, hatta akan tentera pergi pada sungai badikillah. Wa qaiduhu, dan bermula metapnya. Tu metap lah, qaid ni metap ataupun dia panggil ketua hulu balai. Kecek mudah-mudah. Wa qaiduhu, dan bermula hulu balainya, metapnya, metap bagi al-jaishi, hak yang dihantarkan oleh raja ni namanya Jaban, nama Jaban. Hulu balai yang nama Jaban ataupun ketua bagi hunak tentera ni nama Jaban, hak hantar untuk nak serahkan orang-orang Islam. Wa jaishan akhar, dan tentera satu lagi, ila Kaskara, pergi pada Kaskara. Mana Kaskara? Baladin ala syati'il gharbiyah, gharbiyi lidajlata baina Baghdad wal Basrati ala athariha al-an madinati Wasit. Lagi pula raja pun hantar satu tentera yang lain pula pergi pada Kaskar. Kaskar. Gapo dia Kaskar ni? Baladin, ialah satu kampung, satu tempat, ala syati'il gharbi, di atas tepi pantai yang ada sebelah balik dijatuh. Hatta akan badikillah saat ni tu, pergi pada sebelah jatuh saat ni tu Luqman. Syati'il al-gharbi, lidah jelata yang ada di kampung yang bernamanya sebelah balik laut teh ataupun patah, sebelah balik jatuh yang ada di Dajlah, baina Baghdad wal Basrah, di antara Baghdad dan Basrah. Itulah tu. Ala athariha, di atas kesan-kesan ni bagi Baghdad Basrah ni, al-an Madinah ke? Madinati Wasit, Madinah bagi Wasit. Lepas tu tentera ni siapa dia qaidnya? Wa qaiduhu, dan bermula qaid dia hulu bala dia nama apa? Tarsa, nama Tarsa. Hulu bala dia nama Tarsa. Hulu bala tentera yang pertama nama Jaban. Sekat tu kamar kata wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa nahwu qawlihi, dan seumpama firman Allah Ta'ala, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna, dan jangan berkawinlah oleh kamu hai orang-orang berimeh, al musyrikati, akan orang-orang para puan yang syirik dengan Allah. Para puan syirik dengan Allah, supaya kafir buziyah, dia syirik dengan Allah sebab dia saat itu dia berimeh kepada Tuhan, lepas dia berimeh kepada berhala-berhala dia. Sebab dia syirik tu, dia panggil di dalam ibadat ia tu ada sekutui, ada ibadat Tuhan gatik, ada ibadat pada berhala tu, sebab tu dia panggil ada syirik, dia panggil musyrikat. Dia tu syirik ia tu ibadat semua Tuhan, lepas tu semua kepada berhala. Faham ni? Orang buzan ya semua tokong, ya semua berhala, tapi berhala ni lah orang panggil jadi wasilah, tangga untuk royak kepada Tuhan pula. Faham ni? Sebab tu dia panggil dalam al-ibadah dia tu ada apa? Ada syirik, ada apa? Ada sekutui. Ibadat Tuhan kata, ibadat pada berhala. Lepas tu orang kafir, bukan dia dah harap pada berhala betul-betul. Dia harap kata berhala dia ni lah akan royak gapo-gapo dia kanak ni kepada Tuhan pula. Sebab tu dia panggil ada syirik dia tu, ada apa? Syarikah dia, sekutui dia tu. Orang kafir dia semua berhala. Nampak zahir semua berhala, tapi berhala dia tu jadi wasilah nanti royak Tuhan pula gapo kanak-kanak dia. Dah. Supaya ni lah masalah hari ni, orang panggil baru-baru ni masalah apa? Tu ada darah sorang, darah sia tu kan. Masak dok sakit lah ni kan, jadi penyakit pecah belah dah. Yang apa kunmei dah. Dia pecah lalan ni orang panggil dia saat ni tu dia buat apa? Orang panggil duk tawasul. Tawasul dengan Tok Cha, tawasul 7 orang semua. Okey. Anak ayat kata dia tawasul, tapi ada satu orang yang nak tawasul tu ada namanya orang Islam. Patut orang Islam ni dia tak usah lah. Aku nak pergi saat ni tu nak pergi tawasul dengan dia untuk nak wihengah nyakit dia. Orang Islam tak usah. Sebab tu atau acang bagi Acang Faisal tu kata dah. Maka orang ni pergi jumpa dengan Tok Guru Islam, Ustaz Islam kata kan. Hak ni masalah penyakit kita semua tu daripada Allah, tak ada kena duk tawasul itu dengan orang ni. Jadi orang Islam kita tak pergi dengan masalah ni. Nak wihingga nyakit kena tawasul dak. Hak ni Allah Taala ada terang. Allah Taala betul-betul. Tapi dia nak tawasul. Dah tawasul dengan orang tu, tawasul siapa 7 orang dia nak tawasul supaya nak wih nyakit dia tu hingga. Dah. Tu. Orang kafir pun seperti tu. Wasilah dia tu ialah tokong dia, berhala dia untuk sapa kepada Tuhan. Dah ya. Gambar dia tengok. Wala tunkihul musyrikati afnan, dan jangan berkahwin oleh kamu akan orang-orang kafir musyrikat, yakni orang kafir yang syirik dengan Allah, ibadat Allah dan ibadat pada yang lain. Tengok. Hatta yu'minna, hingga berimi oleh mereka itu al-musyrikat. Selama mana ia tak berimi, maka selama tu mu tak boleh nak berkahwinkan akan dia. Tak boleh berkahwin semata-mata. Hingga dia tak berimi, tak boleh berkahwin. Masalah ni, kata kita nak berkahwin dengan orang kafir musyrikat ataupun kafir Yahudi ahli kitab ni boleh ke tak? Boleh apabila orang Islam tu tak ada orang solihah, tak ada orang molek dah. Boleh kita berkahwin hak yang berimeh. Hak tak berimeh, tengok ayat mereka jangan berkahwin dengan musyrikat semata-mata umum, lagi pula mutlak hingga berimeh. Tengok lagi surah Baqarah ayat 221. Kama ia kata asyamili, yang melekapilah ia qaulihi ta'ala wala tunkihul musyrikat, jangan berkahwin kamu akan orang-orang yang syirik mereka itu daripada perempuan-perempuan hak yang syirik dengan Allah pada orang kafir. Kama dia ayat ni asyamili melekapi ayat wala tunkihul musyrikat, melekapi siapa dia? Lil kitabiyati, bagi perempuan-perempuan yang bertupu, yang berpegang dengan kitab daripada ahli kitab. Kalau Yahudi berpegang dengan kitab Taurat, kalau orang Nasara berpegang dengan kitab Injil tu. Murad dalam al-musyrikat tu orang panggil mutlak. Orang kafir musyrikat, yakni orang yang syirik tentang ibadat ke Tuhan. Ibadat Tuhan kata, ibadat pada berhala kata, maka melekapi pada masalah al-musyrikat tu termasuknya kafir apa? Kafir asalnya sebut kata al-musyrikat ni masuk kafir-kafir yang sembah berhala ya. Tapi masuk juga kalau kita tengok pada umum ayat tu dah. Dah. Masuknya orang kafir buziyah,
maksudnya daripada kafir Yahudi, maksudnya kafir Nasara berpegangnya dengan apa? Dengan kitab Taurat, berpegang dengan kitab apa? Kitab Injil. Lepas tu bermasuk juga kafir musyrikat yang berismahnya mereka itu akan api Majusiyah. Para puan Majusiyah ataupun kita tersini melekat pada al-musyrikat ni ialah al-kitabiyati, orang-orang betina ataupun para puan yang berpegang dengan kitab Taurat dan Injil. Kenapa? Ahli kitab ni termasuk dalam musyrikat juga. Orang Yahudi masuk dalam kafir musyrik. Dan orang Nasara termasuk dalam kafir musyrikah juga. Kenapa tengok? Kenapa boleh kata asyamili lil kitabiyati? Lianna ahlal kitabi, kerana bawasa ahli kitab. Orang pegang Yahudi pegang kitab Taurat sebab dia tu mengikut Nabi Musa. Dan Nasara berpegang kitab Injil sebab dia ikut bagi Nabi Isa. Tengoklah. Lianna ahlal kitab, kerana bawasa ahli kitab musyrikuna, bersyirik oleh mereka itu, bersekutui oleh mereka itu dengan Allah Ta'ala dok kongsi tentang ibadat mereka tujuan aweh. Berkongsi mereka itu dan bersyirik mereka itu ahlul kitab liqaulihi ta'ala, bagi firman Allah Ta'ala. Kita nak tengok. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Tengok. Ini tempat jadi syirik mereka ni. Adapun kita tengok buzi, buziyah. Orang kafir apa buziyah? Pok sia ni lah. Sebab tu ada tok Cha tok Tes orang kata, aku duduk dengar orang Islam ni tengok tok Cha saya kecek kan. Dia kata aku nak orang Islam sebab apa orang Islam nak hari Jumaat. Dia tak ada sebut apa nak pergi sejid, katuk kedai, katuk gapo pergi sejid. Lepas tu nak tempat Allah yang dia. Tak ada kan Allah. Tapi fok kita ni pelik ya kata. Ngan wak dalam wak duk kerja lewat dah apabila hari wak tak masuk wak ya ta. Tak luar untuk nak masuk wifi pun tak mau ya tak. Tengok orang Islam ni dia kata hari Jumaat penuh di sejid siapa katuk kedai-kedai. Lepas tu anak-anak mereka hanya baca kitab-kitab Arab, baca lafaz Arab, baca Quran. Kuasa pelik dengan orang Islam. Ni tak cah. Dah. Lepas tu orang buziyah ni, orang tina buziyah ke apa? Dia tak budul asnam. Dia sembah Allah, sembahkan berhala. Ni orang panggil dalam ibadat ia ni ada skosi. Ada apa? Ada berkosi ke apa? Berkosi sembah Tuhan dan sembah kepada berhala. Tu orang panggil syarikah dia. Itu ada syirik dia dengan Allah ke? Ibadat ia tu ada kosinya sembah kepada berhala. Lepas tu royak pada berhala dia tu. Berhala dia royak ya Allah. Dia royak pada berhala dia. Berhala dia royak pada berhala. Minta pergi berhala dia sampai dengan apa kehendak dia kepada Allah Ta'ala. Ni makna syirik dia. Faham tak? Orang kafir duduk lagu ni. Lepas tu orang kafir Yahudi, ahli kitab, ya syirik tu jana. Ya syirik katanya, waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Uzair. Anak Tuhan. Orang Yahudi, dia iktikad dia, kata Uzair itu anak bagi Allah. Ni makna kata syirik Tuhan ada anak. Waqalatil nasara, dan kata orang Nasara, Al-Masihu. Siapa dia Masih? Yakni Nabi Isa alaihissalam. Ibnullah. Ialah anak bagi Allah. Ila kaulihi. Kul katalah ulimu. Tak molek. Kul katalah ulimu. Ila kaulihi ta'ala. Gi pada siapa? Pada firman Allah Ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illahu. Subhanahu amma yusyrikun. Ni teh kata akhir ya. Jadi fok Yahudi kata Uzair anak Tuhan, anak jatah Tuhan. Kan mereka kata Nasara anak jatah Allah ialah kena pada Masih ya Nabi Isa. Pas pula ni Christmas ni. Maria dah. Sebab apa orang Kristian orang Yahudi kata Maria. Maria ni kena pada Siti Maryam. Kama Maria ni isteri Allah, iktikad mereka. Dan pula Nabi Isa ialah anak jatah Allah. Ni syirik mereka. Patut fok kita tulis dalam Facebook kita buat nama Kismat dah. Dia mau pergi ke Kismat tu gopo dia Kris.
Kena faham mula tu, duk tulis kena mucak mula weh. Mucak mula tu. Kita iktikad semacam iktikad bagi puak-puak Nasara. Khabar-khabar kita tak khabar gitu tulis dalam Facebook kita. Nama Facebook kita Kismat Masalah. Kita tak ada kismat tu puak Kristian yang pegang kata Siti Maryam ialah isteri Allah dan pula Isa saat ni tu ialah kena pada anak Allah. Sebab tu puak Kristian mana? Buat ana yang make my king dia pah. Tuhan ya tiga. Pah sini Allah, pah sini Siti Maryam, pah sini Nisa alaihi salam. Sebab tu memang king dia di tubuh dia ni mana? Pah dia kucuk. Ya pah. Ya, ini Allah. Ini Siti Maryam. Ini Nabi Isa alaihi salam. Lepas tu kita gitu tulis dalam Facebook kita nama Krismat. Kita tahu tak? Kita kadang-kadang kita gitu wa amal hak tu wa amal tu kata hari-hari gapo kismat kita faham dak tu situ tu. Namakah kita jatuh agama kita tak khabar dengan sebab perkataan kita tu. La ilaha illahu tiada jenis Tuhan malaikat ia Allah subhanahu usabbihu subhanah aku maha suci ataupun nusabbihu subhanah kami bertasbih sebagai maha sucinya suci Allah. Maha sucinya maha suci Allah amma yusyrikun daripada barang yang bersyirik oleh mereka itu al-musyrikun. Mana orang ada syirik? Kita kata Fok Buza dia bersyiriknya ya sembah kepada berhala. Kamu ada sembah pada Allah. Orang Yahudi, ya sembahkan Allah. Lepas tu, ya iktikad kata, masalah Uzair itu anak bagi Allah. Ada syirik tu jatuh. Bagi Allah ada syirik. Makna syirik dia. Dan orang Nasara, ya syirik kata, Nabi Isa saat ni kena kepada anak Allah. Maka Allah Ta'ala tu maha sucinya, bersihnya daripada barang hak mereka itu duk syirik. Tengok lagi. Khusa ditaksih akan dia. Ditetu akan dia. Akan apa dia? Akan qauluhu ta'ala wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna gitu. Biqaulihi ta'ala dengan perman Allah Ta'ala. Mu jangan hidup nikahlah dengan kafir-kafir musyrikat. Jangan menikah hatta yu'min hingga beriman mereka itu. Jangan hidup nikah sama ada kafir musyrik. Musyrikah tu daripada Buziyah ataupun musyrikah daripada Yahudiyah ataupun musyrikah daripada Nasariyah. Jangan hidup nikah. Tapi ditaksihkan ayat tu musyrikat tu orang panggil umum. Melekat pi situ orang Buziyah, melekat pi situ orang panggil Yahudiyah, melekat pi situ Nasariyah, maka melekat pi semua daripada orang kafir. Kerana orang kafir ni walaupun hak ni semua berhala, walaupun hak ni pegang kitab Taurat, walaupun ni pegang kitab Injil, semua itu dikatakan apa dia? Millatun wahidah. Agama yang tunggal, agama yang sah. Kira syirik belaka dah. Lepas tu ditaksihkan ayat yang umum, ayat yang mutlak. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Dan bermula perempuan-perempuan muhsanat. Apa perempuan muhsanat? Yakni perempuan yang apa dia? Perempuan yang muhsanat yakni perempuan yang jagakan diri. Yang peliharakan diri daripada tak jatuh zina. Gitu. Wal muhsanat. Dan bermula perempuan-perempuan yang melihara akan diri daripada jatuhkan akan berzina. Perempuan yang peliharakan diri pada jatuhkan zina ni daripada siapa? Minalladzina utul kitab. Menyatakan alih pada al-muhsanat. Al-muhsanat alih lam mausul, maka wak riming tu sebagai nak membayar pada al-muhsanat. Siapa dia? Para puan yang jaga diri daripada jatuh zina, tak jatuhlah zina. Minalladzina utul kitaba min qablikum. Daripada orang-orang yang diberi akan dia, akan mereka itu, akan allazi, al-kitab, akan kitab. Beri kitab sana itu apa? Kitab Taurat. Beri pada mereka setengah kitab Injil. Min qablikum hal keadaan mereka sabit belum daripada kamu. Wal muhsanat ini ay hillul lakum. Suratul Maidah ayat 5. Hillul lakum. Halal bagi kamu nak menikah dengan mereka.
Dah. Boleh kita nak berkahwin, boleh kita nak menikah. Tengok dulu. Wal muradu huna, dan bermula-mula di sini ai fi qaulihi ta'ala wal musanat. Ni bil musanat. Dengan musanat ni apa? Al harairu, ialah segala para puan musanat, para puan daripada ahli kitab yang merdeka mereka. Mana para puan merdeka? Para puan hak yang merdeka mereka itu, tengok. Nah. Tengok molek. Tak kalah dah. Kamar dia tengok. Sini orang panggil hamlul mutlaq alal muqayyadi. Ditanggungkan mutlak di atas muqayyad. Jadi kalau kita tilik kepada mutlak, ayat dilepaskan, dia tak ada kait semata-mata. Ni tak ada kait ni. Dah. Mana ataupun takhsisul mutlaqi alal muqayyad. Ditentukan mutlak di atas muqayyad. Kita nak pakai dengan ayat mutlak betul-betul tak boleh. Kita kena tengok kepada ayat yang tersepit, ayat yang terrekah. Maka ayat yang terrekah ni dikatakan muqayyad, yang mentakyidkan ayat mutlak itu. Nak guna semata-mata ayat mutlak tak boleh. Supaya pada masalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, nak pakai ayat mutallaqatu tu betul-betul semata-mata pada masalah orang bunting tak boleh. Kena pergi pakai pada satu ayat yang muqayyad. Mana kata nak pakai ayat ni belaka tak boleh. Nak pakai ayat mutlak di tetangga edah para puan. Pada masalah iddah para puan tu, masalah orang tina yang ditolakkan oleh tok lelaki, mana kata kena tunggu 3 bulan. Maka tunggu 3 bulan tu hak mana? Kalau tengok semata-mata umum ayat, tengok semata-mata mutlak ayat, termasuk belakalah orang tina biasa, hak tak ada perut besar, hak mati tok lelaki, iddah kena 3 bulan, 3 kali suci. Maka pada masalah iddah orang tina yang buting perut besar, tak boleh nak pakai ayat mutlak ini. Kena taksihnya sepik sikit dengan ayat muqayyad, ialah wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Supaya sini Tuhan larang kita wala tunkihul musyrikati ni. Jangan kamu berkahwin akan orang-orang perempuan yang syirik oleh mereka itu dengan Allah. Kemudian lafaz al-musyrikat, jamu anah ni, jamu anah. Kerana ada alif dan ta. Maka sebut kata jamu anah wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fi nasbi ma. Alif dan ta, jamu. Kemudian stika ni orang panggil ayat ni mutlak. Gawak dikaitkan, gawak dilepaskan akan dia. Musyrikat ketika ni tak ada kait dengan kafirah buziyah, tak ada kait dengan kafirah yahudiyah, tak ada kait dengan kata nasariyah. Nasariyah tak ada kait. Semata-mata musyrikat mu jangan hidup kahwin, mu jangan hidup nikah. Hei orang-orang beriman, hatta yu'minna, hingga beriman mereka itu sekalipun jangan nikah. Kalau tengok kepada umum ayat, mutlak ayat, apabila sebut kata musyrikah, tak boleh kita nak berkahwin. Sama ada nak kafirah, kita kata masalah kita kata para puan hak kafirah, lagi pula buziyah, ataupun kafirah Yahudiyah, ataupun kafirah hak Nasariyah, tak boleh kahwin semata-mata. Hingga beriman mereka tak boleh berkahwin. Ayat ni orang panggil mutlak. Lafaz ni mutlak. Kenapa? Wa yadkhulu tahtahunna, termasuk di bawah kata al-musyrikat al-buziyah, termasuk di bawah al-musyrikat al-yahudiyah, termasuk di bawah al-musyrikat an-nasariyah. Terumum. Mana tak boleh nikah lah kau? Tengok kepada umum ayat, mutlak ayat tak boleh menikah belaka. Sebab buziyah, dia tak budil asnam, dia ibadat ke Tuhan, ibadat pada berhala. Mereka saat itu berkongsi tentang ibadat ke Tuhan. Tuhan gatik, berhala gatik. Tapi masalah berhala sebagai jadi wasilah untuk menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Kemudian masalah Yahudiah, syirik mereka sebab mereka beriman dengan Allah, beriman gatik kata Uzair itu iktikad mereka kata anak Allah, dan Nasariyah ya iktikad kata Nabi Isa tu anak. Itu syirik. Jangan kahwin, tak boleh kahwin semata-mata dengan al-musyrikat. Itu umum ayat. Kemudian ditaksihkan, disepitkan, ditentukan, direngkahkan ayat yang luar, direngkahkan dengan ayat yang apa? Yang muqayyad. Mana? Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum hillul lakum. Hak muhsanat okey. Hillul lakum, halal bagi. Wal muhsanat, dan bermula perempuan-perempuan. Maka al muhsanat ni orang panggil kau ni orang panggil taksis. Satu perkara yang keluar daripada ayat mutlak.
Wal muhsanat ini orang panggil takhsis ataupun mukhassis. Ayat ni sebagai jadi taksih daripada ayat yang mutlak, ayat yang umum, maka ditaksih ditentu akan dia sepak tu baik daripada hak umum. Wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, dan bermula perempuan-perempuan yang jagakan diri walaupun ia Yahudiyah, ia pegang dengan kitab yang turun pada Nabi Musa, ia tak berzina. Orang Nasara, dia walaupun dia saat ni tak ada beriman dengan Nabi Muhammad, tapi dia tak jatuh zina sebab dia pegang dengan kitab Nabi Isa. Maka dia jagakan diri jatuh daripada zina. Maka perempuan ahli kitab ini, musyrikat ini, boleh kita berkahwin buat isteri kita sekira kalau tak ada daripada orang mukminah solihah nak buat bini. Boleh kita nikah dengan mereka weh. Sebab ayat ni ditaksihkan ayat lah al-musyrikah umum, maka ditaksih disepak tu baik al-muhsanat, boleh kita buat bini kita. Syarif satu. Oi. Boleh kita apa ya panggil ayat yang umum ini ditaksih dengan ayat yang terkhusus, ialah wal muhsanatu minal lazi. Agak panggil hamlul muqayyad alal mutlaq. Ayat saat ni tu nak pakai watun wala tunkil musyrikat, maka kita cari orang tino mukmin tak ada dah lah kampung kita, kawasan kita lah jalan tak ada weh orang mukminah salihah. Maka tikan ada orang Yahudi, tapi orang Yahudi jauh weh, tak berzina weh, tak minum arak weh, tak main benda pelik-pelik. Maka ketika ni harus ke tak kita nak menikah dengan mereka? Jawab kata harap kalau ada al-muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Tu habis kat tu dah. Wa yajuzu takhsisul kitaba bis sunnati. Sekat tu kamar kata wallahu a'lam. Bukan ni pula dah nah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaji'u tauqidu fil gharadis sani. Dan datelah oleh taukid fil gharadis sani, pada tujuan yang kedua. Tujuan yang pertama taukid sani itu kita nak mengangkatkan ihtimal daripada mausuh dia. Ihtimal kata datai zik ke datai hamba zik, dataikan pesuruhan dia ataupun datai tulisan dia. Tu orang panggil gharak pertama, nak mengangkat akan ihtimal yang ada pada muakkad itu. Tu orang panggil gharak pertama. Wa yaji'ut taukid, dan datailah oleh taukid fil gharadis sani, pada tujuan yang kedua. Pada tujuan yang kedua ni taukid tu datang kan weh? Wa huwa, dan ia al-gharadus sani ni. Gharad yang kedua ni gapo? Datang taukid yang ada dua tujuan. Tujuan pertama untuk nak mengangkat ihtimal yang ada pada muakkad. Ja'a Zaidun, datang Zaid. Zaid datang sungguh ke ja'a kitabu Zaidin ataupun ja'a rasulu Zaidin. Dia ihtimal. Kamar dia gharak pertama nak mengangkat benda ihtimal yang ada pada muakkad dia. Gharak yang kedua, gawa dia? Wa huwa, dan ia al-gharadus sani ar-rafi'u, ialah nak mengangkat dan nak menghilang. Tak molek makna tu. Nak mengangkat dan nak menghilang iradatal khususi, maf'ul bagi ar-rafi'u. Iradatal khususi, nak mengangkat dan nak menghilang kehendak bagi kata khusus. Mana kehendak khusus? Kehendak bagi benda ketentuan. Bima zahiruhu al-umumu, dengan barang yang zuhirnya. Zuhir barang tu al-umum. Kalau kita tengok barang tu zuhir dia tu terumum, tapi nak mengangkat perkara yang kanak kata khusus dengan barang yang zuhir dia saat ni tu umum. Gharak yang kedua saat ni tu orang panggil uri taukid. Yang pertama nak menghilang ihtimal yang ada pada muakkad. Yang kedua nak menghilang kanak khusus. Kanak khusus yang zuhir dia tu kata umum. Orang panggil nak mengangkat akan kanak yang khusus, tapi yang zuhir dia tu kata umum. Kama dia zuhir dia kata umum, dan zuhir dia tu terumum, tapi orang panggil nak mengangkat kanak khusus. Khusus kerana dia kata kita menghilangkan kanak khusus. Yang zuhir dia tu umum. Fi tauqidil musanna, pada mentaukidkan musanna. Al-muzakkar, yang muzakkar. Taukid bi kila, dengan kila. Wa fi taukidil musanna al-mu'annath bi kilta, dengan apa kilta.
hala kauni kila wa kilta mudhafaini ila dhamiril muakkad. Hal keadaan kila wa kilta ni mudhafaini disandar akan kedua-dua. Di sana ila dhamiril muakkadi, kepada dhamir muakkad. Apa dhamiril muakkad? Ila dhamirin raji'in alal muakkadi. Makna kata ya sana kepada dhamir yang kembali pada muakkad. Bi fathil ka, baca muakkadi, bukan baca muakkidi, muakkad. Isim maf'ul tu, baca dengan isim maf'ul. Nahu ialah seumpamana ja'a zaidani, telah datanglah oleh Zaidan dua orang Zaid. Dah mengakatkan kanak khusus dua orang Zaid. Kilahuma, kedua-duanya, kedua orang Zaid. Waja'al mar'atani kiltahuma, dan datang oleh dua orang perempuan kiltahuma, kedua-duanya. Tu asalnya ja'a Zaidan, datang oleh dua orang Zaid. Datang dua orang Zaid tu datang dua ke apa, dua rasul dia ke. Orang panggil kanak nak mengakatkan kanak ki khusus. Kanak ki dia tu khusus nak daripada dua orang Zaid dah. Tapi dengan barang yang zuhir tu makna katanya umum. Ja'a Zaidun, Zaidun, Zaidun tu dah. Mengakatkan orang panggil ihtimal. Tengok. Pertama saat ni tu nak mengakak ihtimal takdirkan idafah pada matmu'. Makna kata nak mengakak menghilangkan ihtimal takdir. Orang panggil mudhaf ataupun idafah kepada matmu', nak mengakak ihtimal tu. Tu orang panggil tujuan yang pertama. Ataupun gharak yang mendatangkan taukid, nak menghilangkan ihtimal takdirkan idafah takdirkan mudhaf, yakni yang ada pada matmu'. Yang kedua nak mengakakkan kanak ki khusus. Kanak ki khusus kena kepada gapo, tengok. Dan nak mengakakkan kata khusus. Dah. Nak mengakak kata khusus ja'a Zaidun. Misalnya belum pada datang taukid tu orang panggil kanak ki khusus ke tak khusus tika tu. Bima zarihu al-umum, nak menghilangkan kanak khusus. Dah. Dah. Dengan barang yang zuhirnya zuhir barang tu kata umum. Dah. Maka dia tanya taukid. Dah, kita tahu nahwu qaulika ja'a Zaidun. Tengok kepada zahir tu ja'a Zaidun tu umum. Dah, umum tak? Zahir tu umum lah. Ja'a Zaidun boleh jadi tak ja'a gulamu Zaidin, ja'a abdu Zaidin, ja'a ibnu Zaidin. Boleh jadi tak umum. Zahir tu. Tapi orang panggil nak menghilangkan nak kata khusus. Khusus kan? Khusus kena kepada masalahnya hamba Zaid ke, ataupun kena kepada kitab Zaidin ke kata tak. Kanak ki khusus tika tu, maka menghilangkan kanak khusus kena ada hamba Zaid kan? Dah. Zuhir itu umum. Dah. Kamane kita mendatang kata nak ja'a Zaidun nafsuhu. Apabila nafsuhu ni mendatang, dia ar-rafi'u iradatal khusus. Khusus kan? Khusus kena pada hamba Zaid kan? Ataupun masalah kita kata khusus kena kepada katibu Zaid. Tak. Zuhir itu umum. Umum ke mana? Umum kita ja'a Zaidun, boleh jadi hamba Zaid, boleh jadi anak Zaid, boleh jadi katibu Zaid. Tapi orang panggil itu zuhirnya kata umum. Tapi apabila mendatang dengan taukid, mengakak dan menghilang perkara yang kanak kata khusus dengan barang yang zuhir dia tu kata umum. Kemudian setengah daripada taukid boleh kita taukid dengan lafaz kila dengan kilta. Pada taukid dia saat ni tu musanna muakkad ya musanna, boleh kita taukid tak? Ja'a, tengok ni. Ja'a Zaidan kilahuma wa ja'atil mar'atan kiltahuma. Boleh taukid dengan lafaz kila wa kilta. Dah. Wa yaji'u fi taukidi ma lahu ajza'un. Yasihhu wuqu'ul ba'di mauqi'au. Nak ba'di tu bukan ba'di himadak tu. Nama silap tu kita tulis luar, jangan dak baik ya tu. Tulis luar. Wa yaji'u fi taukidi ma lahu. Dan datanglah masalah taukid bagi ma, bagi barang, bagi lafaz. Lahu, baginya sabit, baginya bagi ma ni ajza'un,
berjuzuk-juzuk. Lafaz tu orang panggil timur atas juzuk, orang panggil timur di atas bahagi suku. Timur di atas berajza, berjuzuk, bersuku-suku. Yasihu wuqu'ul ba'di, sahlah oleh jatuh dan berlaku lafaz al-ba'di, mauqi'ahu, pada tepatnya, tepat bagi malahu ajza' dia ni. Sah jatuh. Jasa setengah ke apa? Sahlah oleh berlaku al-ba'di, lafaz ba'di, mauqi malahu tu bi kulin, takkid dengan lafaz kulin. Halan kauniha, hal keadaannya, keadaan lafaz kulin, kalimah kulin ini mudhafatan diidhafah akan dia ila dhamiril muakkadi, kepada dhamir yang rujuk klik pada muakkad bi fathil kaf. Tengok, taqulu ai iza alim tazalikal qaidah fil mufradil muzakkari. Lebih tobok lah kau nak fi seko itu. Weh mana satu tulis wai itu. Tulis atas itu dah, wai itu. Yang lebih tu fi. Kita lebih tobok tu. Fil mufradil muzakkari ja'al jaishu kulluhu, telah datang oleh tentera. Maka tentera berjuzuk. Nah, siapa 100, 200, 1000, kalau terang rai 100, kalau kompan tu 1000, tengok. Kemudian harus tika dia kata datanya, nah tengok sini, ni payah sikit. Wa yaji'u, nah, at-taukid. Wa yaji taukid, gawa dia tengok. Fatih molek ni. Ni payah sikit ni. Taukid malahu ajza. Bagi dia tu berjuzuk. Berjuzuk-juzuk lagi pula. Nah, berjuzuk ni seperti lafaz al-qaumu, selepih lafaz al-jaishu, seperti lafaz an-nas ni berjuzuk ni. Maka kita tekan bukan seorang, 2, 3, 4, jadi berjuzuk, bersuku-suku, berbahagi-bahagi. Malahu sagaba ajza. Lagi pula ketika ni yasihu dah wuqu'u al-ba'di, sah jatuh oleh lafaz ba'di. Mauqi'ahu, pada tepat malahu. Nah, lagi pula takkid ni bi kullin, dengan lafaz kullin. Tengok, dengan lafaz kullin. Tengok. Nahwu nak ja'al jaishu kulluhu. Tengok. Berarti sini. Kemudian ketika ni dia kata boleh kita nak taukid, kita nak memperkukuh dan nak memperkuat akan barang, akan lafaz. Ni lafaz ni, ni lafaz. Hak dulu saat ni tu orang panggil gharak pertama nak mengangkat ihtimal takdim mudah. Salah sini ada takdim mudah. Ja'a Zaidun, ja'a Rasulu Zaidin, ja'a Katibu Zaidin, ja'a Ibnu Zaidin. Boleh takdir. Maka kalau belum pada data taukid saat ni tu boleh takdirkan ihtimal banyak umum saat ni. Tapi apabila orang taukid ja'a Zaidun nafsuhu, maka ketika ni tak ada nakrah kepada Abdul Zaidin, Ibnu Zaidin, Rasul Zaidin. Nak mengangkat ihtimal takdim mudah. Dan gharak yang kedua, nak mengangkat tertengik masalah kanak ki khusus. Tak ada nak pada khusus. Khusus kata hamba Zaid ke anak. Tak. Barang yang zuhir dia saat ni umum. Barang ja'a Zaidun, datelah oleh Zaid. Zaid tu boleh jadi kata datelah Zaid saat ni tu. Orang panggil nak mengangkat kanak ki khusus dengan barang yang zuhir kata dia tu umum. Tengok lagi. Ja'a Zaidun nafsuhu. Maka orang nafsu mengangkatkan kanak khusus. Kanak khusus ketentuan tak ni tu, maka diakad dengan barang yang zuhir dia kata umum. Umum Zaid saat ni tu lah. Boleh jadi data Zaid, data Rasul Zaid, data hamba Zaid kan. Tengok kali lagi. Lepas tu boleh kita nak taukid saat ni tu pada barang, bagi lafaz. Lafaz ni lahu ajza', bagi dia tu berjuzuk-juzuk, bersuku-suku. Maka dalam kaum 10 orang, Zaid, Umar, Bakar, Abdullah, Basyam, Hisham, atau panggil berjuzuk. Ataupun al-jaishu, jaisu tu ada metak dia, ada tentera yang beratus-ratus. Ataupun anah ni beribu-ribu. Orang panggil lafaz ni berjuzuk. Apabila kita mentaukid pada lafaz yang berjuzuk-juzuk ni, yasihul ba'di, yasih wuqu'ul ba'di, harus nak berlaku lafaz al-ba'di tu mauqi'ahu, pada tepat lafaz yang berjuzuk. Boleh nak berjatuh lafaz ba'du. Misalnya tak.
Zaidun. Misalnya Zaidun ba'dul qaumi. Ni. Ataupun Zaidun ba'dun nas. Kemudian lagu ni kita mentaukid dengan barang yang bagi dia tu berjujuk-jujuk. Kemudian yang sahlah jatuh pada tempat yang berjujuk lafaz jujuk ni oleh lafaz al-ba'du. Misalnya al-qaum boleh kata Zaidun ba'dul qaum. Zaidun ba'dun nas. Zaidun ba'dul al-jaishi. Kemudian takkid ketika ni apabila lafaz tu berjuzuk yang haruf yang sah jatuh pada lafaz dia saat itu oleh lafaz al-ba'di pada tempat lafaz berjuzuk saat ni. Kemudian kita taukid dengan lafaz kullin. Dah. Kita taukid memperkuat kalian tu dengan lafaz kullin. Tanah. Ja'al jaishu. Bermula datang apa? Ja'al jaishu datang oleh tentera. Kulluhu. Sekaliannya. Maka datang semua. Kadang-kadang kita tak kulluhu tu. Ja'al jaishu. Datang tentera. Boleh setengah jadi tak datang. Setengah tu datang. Boleh kata Zaidun ba'dul jaisi. Boleh kata Zaid tu tak datang. Tapi apabila kita kulluhu semua tentera beribu tu mari belakang. Tu dia panggil takkid dengan lafaz kulli. Syarat pada lafaz dia tu kena berjuzuk-juzuk. Dan sah jatuh pada lafaz tu oleh lafaz ba'du. Boleh kita kata Zaidun ba'dun nas. Zaidun ba'dul qaumi. Zaidun ba'dul jaishi. Boleh kita apa? Syarat kita nak mentaukid dengan lafaz kulli. Yakni syarat orang jatuh pada lafaz tu oleh lafaz ba'du. Sekat tu dulu kan mereka kata. Wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. Apa hera tu? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmul fa'ili, klik situ sekali lagi 151 Wasmul fa'ili minas sulasiyil mujarradi, dan bermula isim fa'il daripada sulasi mujarrad. Ya'tallu ainuhu, yang beriklal ataupun berubah. Tu asal kita. Ya'tallu ainuhu, yang beriklal dan berubah. Ainuhu oleh ainyu, ain bagi isim fa'il. Berubah dan teriklal bil hamzati, dengan hamzah. Apa makna bil hamzati? Ai bi qalbil aini hamzatan. Takdir dah. Jadi isim fa'il daripada hak sulasi mujarrad yang beriklalah oleh ainnya dengan hamzah. Mana? Yakni dengan ditukarkan akan fi'il jadi hamzah. Kata kena tukar fi'il di hamzah ni. Ta'mim. Ta'mim pada ya'tallu ainuhu bil hamzah. Sawa'un. Nak mengumum masalah. Sawa'un kana, sama adalah ia ainuhu, ainu ismil fa'il ni, wawiyan, yang bahasa wawi, au ya'iyan, ataupun bahasa ya'i. Lagu mana weh? Isim fa'il daripada sulasi mujarrad isim wawi ataupun ya'i ditukarkan ain fi'il jadi hamzah. Kasa'inin, wa zalika ismul fa'ili minas sulasil mujarradi ni. Kainun adalah ia kasa'inin wa ba'i'in wal aslu, dan bermula asa. Asa bagi sa'inun wa ba'i'un. Takdir wal aslu ai qablal i'lali. Takdir itu. Wal aslu, dan bermula asa ai qablal i'lali, belum daripada kita berubah. Belum pada kita tukar. Infi'il sawinun kita tukar ke waw jadi hamzah. Belum pada tukar lagi. Wal aslu qabla al-i'lam bunyilah mana? Sawinun wa bayi'un. Tu belum tu. Belum pada tukar. Belum pada tukar dia bunyi sawinun wa bayi'un. Lepas tu ditukarkan akan hamzah pada sawinun. Dijadikan hamzah di sa'inun. Tengok. Nen kita nak tahu sani, misalnya kita tahu mari dalam kitab tu, mari nak mari dalam kitab kita tu nak bunyi nak. Mari. Nah, bunyi sa'inun. Ni. Ba'i'un. Ni. Bagi orang ngaji surah ya tahu. Asal lafaz sa'inun ni berlaku tahsara ni. Orang panggil bukan berlaku di atas wazan apa ni? Ini orang panggil ala wazni fa'ilin. Atas wazan fa'ilin. Kemudian bagi orang ngaji surah sa'inun
Ini bukan asal. Ba'i'un bukan asal. Ini ada tertukar. Kerana kaedah kita tiap-tiap isim fa'il hak yang mu'ta'id. Maka ketika ni kena tukarkan akan waw dia sama ada infi'il dia wawi, sama ada infi'il dia ya'i, dia kena tukarkan infi'il hak wawi ya'i kena jadi hamzah. Jadi nah, hak sawinun kena jadi sa'inun. Hak ba'i'un jadi bayi'un jadi ba'i'un. Lah tu Lepas tu kata kena qulibatil wawu wal ya'u, ditukarkan akan waw pada sawin. Lagi pula ya pada bayi'an, tukar dia ke apa? Hamzatan, tukar jadi hamzah. Kenapa? Li'annal hamzata, kerana bahasa hamzah. Fi hazal maqam, pada ini tepat dan martabat ni. Hamzah pada isim fa'il, hak mu'talun ain, sama ada infi'il wawi ataupun ya'i, pada ini makam, ini tepat ni. Akhaffu, ialah terlebih ringi ia hamzah minhuma, daripada keduanya, daripada al-wawi wal aya'i. Nak ya kata kita baca sawinun dengan kita baca sa'inun, hak mana terlebih ringi? Pada lidah Arab, pada lisanil Arab, hak mana lebih ringi? Baca sawinun dengan sa'inun, bayi'un dengan ba'i'un. Jawab kaedahnya kata hamzah ketika ni pada ini makam, ini tepat bagi isim fa'il sulasi mujarrad, hak infi'il ya wawi ataupun ya'i, hamzah ini terlebih ringi daripada waw dan ya. Baca sa'inun, ba'i'un, hamzah terlebih ringi. Asal hamzah tu dia panggil terlebih berat daripada masalah waw, berat pada ya sebab dia panggil mukhraj dia duk dibatal lekung ni. Sini. Wa sini ni ya, wa ya sini ya. Tapi pada ini maqam, ini tepat ni, hamzah terlebih ringi pada sebutan bagi lidah bagi orang Arab. Tengok hamzah kan? Ada nak dia ni batal lekung su ni. Dia panggil min aqsal halqi, daripada sehujung-hujung batal lekung. Makhraj dia nak tengok kita kata. Dia nak ni. Cuba pelagah hamzah dengan kita kata. Kalau pelagah hamzah macam mana? Dia ni. Kalau ha, dia ni. Kha dia di mana ni? Kalau ain, dia ni. Mukhraj ya, terdalai tu ho, terdalai tu ho. Deh. Tapi pada masalah sifat ia terlebih ringi. Hakaza, seperti demikian itu. Ai ka qalbil hamzati, ka qalbil wawi wal ya'i hamzatan. Qala ba'duhum, telah berkata oleh setengah mereka itu as-sarfiyin. Hakaza, apa hakaza? Ai ka qalbil wawi wal ya'i hamzatan. Tukarkan akan wa ataupun ya jadi hamzah. Qala ba'duhum, telah berkata oleh setengah mereka itu as-sarfiyin, kata ana wa ulhiqa annahuma, dan dihubungi. Apa makna hubung? Lazim pada hubung diserupai. Wa ulhiqa annahuma, dan dihubungi dan diserupai annahuma, akan kedua-duanya dalam ai al-waw wal ya'ah. Dihubungi. Apa makna dihubungi? Diserupakan wa dan ya tika ni serupa dengan hamzah dahwi. Sebab tu ditukarkan akan wa dan ya pada masalah infi'i bagi sifat itu tukar jadi hamzah. Kerana diserupa, dihubungi, diperbandingi wa dan ya saat itu serupa dengan hamzah. Qulibata alifan, ditukar akan kedua-duanya al-waw wal ya'u alifan, ada setengah tukar jadi waw. Waw dan ya tukar jadi alif dia nak. Tukar bunyi alif punya. Nun tukar je. Tengah ulama tukar nun ba'un, tukar waw dan ya tu wi jadi alif, bukan tukar hamzah. Dah wa ulhiqa annahuma, dan dihubungi akan kedua waw dan ya serupa dengan masalahnya nah hamzah. Patu qulibata, ditukar akan kedua waw dan ya alifan. Jadi bunyi nah sawinun, bunyi sonun. Sonun ba'un. Kama fil fi'li, seumpama yang sabit pada fi'il mana? Sona. Fi'il sona ba'a.
Seumpama pada thumma kulibatil aliful munqalibatu, kemudian ditukarkan alif yang tertukar daripada wadaya tukar hamzatan wi jadi hamzah. Jadi dua kali lah. Dua lapis lah tika ni. Jadi ulah tukar ke waya jadi alif. Lepas tu tukar alif yang tertukar wi jadi ya. Wa tuhzafu wa lam tuhzaf, dan tidak dihazaf akan dia lil tiqa isakinai. Kat tu kami kata wallahu alam. Qada tu dulu begini.